A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz dah bersedia ke? Kejap saya nak buka apa nama tu? Kita punya Okey. Dia punya link tu PDF tu betul. boleh deh Ustaz. Minggu lepas kita sampai apa ni yang intipati metodologi tu kan, yang bahagian E ikut, betul tak? E. Betul je Apa tu dia tu macam kecil sangat kau screenshot. Sumber dan tujuan dia tu kisah-kisah Al-Quran, hadis dan kisah-kisah dalam Al-Quran. Tingkatan kisah-kisah para nabi. Okey, share screen, mana share screen? Share screen. Okey, nampak? Nampak Ustaz? Betul sini Kak Liza? Ni sudah. Betul. Tadi tu betul. Okey. Okey, kita mula sini. Okey, sini Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Jelas. Okey. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Pengurusi majlis, pengurusi tetap Kak Liza dan Kak Syidah dan juga Kak Syiah, Kak Munira, Kak Izian, Kak Rosna, Kak Hazati, Kak Nurhalina, Kak Syahira, Faizah, Anis, Kak Sarah, Kak Saripah, Kak Rozanita, Kak Zahara, Kak Nozian, Sakinah, Nasimah, dan ramai lagi lah yang insya-Allah akan bersama kita sekejap saja lagi insya-Allah. Baik. Hari ini hari pertama saya acah-acah, rasa mula-mula pengalaman pertama bawa Grab kononnya. Dia pusing-pusing dalam UiTM, hantar isteri saya ambil exam tadi, bawa budak-budak sajalah kan. Oh gini rupanya. Okeylah. Tapi menariklah sampai ke malam ni, lepas kelas ni pun ada ni 10.30 ni. Oh itu caranya katanya. Okeylah. Baik. Kemudiannya saya mula kelas di OUM, ada 2 kelas saya mengajar. Jadi saya tak dengan student ni, kita tak katalah kita ni apa semua kita gini. Tapi ada sebahagian mereka, ialah zaman ni zaman boleh Google kan. Jadi mereka Google nama kita ke, pergi tengok YouTube mana ke, begitu begini. Ada salah seorang tu mari PM saya tanya. Dia bagi link saya dengan Ustaz Syihabuddin. Dia tanya, Ustaz ke dalam ni? Saya kata saya lah tu.
Dia kata, panjanglah dia tanya apa pendapat tentang tu, tentang ni. Nah, kemudian saya kata ginilah, kalau nak dengar cerita banyak, ni link kelas malam ni. Kalau sempat, masuklah. Tapi tak tahulah dia ada ke tidak ni. Nampak macam budak muda lagi lah. Apa nama, anak muda lah. Macam tak ada. Tak apalah. Malam esok pun saya ada kelas baru dengan Darul Kautsar. Kalau siapa, mungkin saya tak tahu Kak Syida ada forward ke tidak, kelas baru saya dengan Darul Kautsar. Kita mula baca balik kitab Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu. Itu kitab pertama kita, kalau siapa ingat dulu masa PKP yang kita buat bedah buku beberapa siri tu, dengan Akademi Tadabbur ke memang dengan Kak Syida rasanya memang dengan kita punya kelas ni. Alhamdulillah. Tetapi di sana kita baca detail lah, baca, dan mungkin saya tulis buku tu pun tahun 2019, 2018, 2019. Jadi daripada 2019, 2020, 2021, 22, sekarang dah 23, mungkin banyak lagi ada beberapa penambahan semasa terhadap buku tersebut lah, dia punya kandungan dan seumpamanya. Baik. Tanpa memasa, kita masuk sambungan. Buku masih belum dicetak, masih di pick up perbahagian. Minta maaf. Kak Syida pun tanya ada yang kos nak hantar ke Brunei. Aduh, saya pun tak kerti nak jawab. Brunei, siapa lagi? Singapura, Okey, Brunei, lagi mana? settle dah start. Apa ni? Dah settle semua dah, dah settle dah semua. Oh, settle dah. Okey, Dah Alhamdulillah. settle dah. Sebab saya memang blur lah. Alamak. Saya kata kepada Kak Syida jangan ada daripada Amerika dengan UK, sudahlah jauh sangat tu. Dah jadi mahal sangat pula dia punya post dan seumpamanya tu. Baik. Ala kullin, kita tengok baliklah metodologi mukaddimah permulaan yang sangat penting ini, dan saya ingat-ingat balik saya membaca buku ini, mukaddimah inilah yang mendorong saya untuk akhirnya menulis buku-buku saya, iaitu Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu, termasuklah khurafat tahyul dan mistik di Alam Melayu. Sebab mukaddimah yang Syekh kita ni, iaitu Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, masuk ke dalam buku dia Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi, dan kemudian Sahih Qisasun Nabawi, yang awal lagi daripada Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis Nabawi, menyebabkan saya sedar satu benda, iaitu masyarakat kita, termasuk para asatizah, para ilmuwan, para agamawan, seolah-olah tak jelas bila satu kisah cerita nak nisbah pada agama, by hook by crook, secara kita kata tegas, mesti ianya bersumber daripada Quran dan Sunnah, dan ia tidak boleh ditokok tambah dan dikurangi walau sedikit, sepatutnya begitu. Itu asasnya bila kita nak cakap tentang kisah-kisah Al-Quran khususnya, dan kisah-kisah daripada sumber alam gaib, makhluk-makhluk gaib, tokoh-tokoh yang sudah lama meninggal dunia dan seumpamanya. Namun itu tidak diberi penekanan dan perhatian. Maka banyak kisah-kisah yang pelik-peliklah tersebar, dinisbahkan pada Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali rindu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rindu nak jumpa Imam Ghazali. Sedangkan Imam Ghazali rahimahullah lahir 500 tahun kemudian selepas Rasulullah wafat. Jadi benda-benda begitulah menjadi, bukanlah bermaksud kita tak setuju dengan kehebatan dan keutamaan Imam Ghazali. Bahkan saya secara peribadi menerima Imam Ghazali sebagai mujaddid, sebagai pembaharu pada zaman dia. Tapi untuk nak kata Rasulullah sampai rindu-rindu, sampai teringat-ingat nak jumpa dia, itu satu benda yang pelik lah. Melainkan kalau kita kata Imam Ghazali lah merindui Rasulullah nak jumpa, itu cerita lain lah, relevan, terbalik Jadi di sinilah daripada Kak Liza, 9 suku juga kita start nanti. Pukul 9 memang tak sempat. Pukul 9 duduk tahiyat akhir lagi, kan duduk teringat nak kelas. Bukan dia. Baik. Okey, jadi benda-benda begitulah yang kalau perasan beberapa siri kita ni sebenarnya fokus itu je sebenarnya.
Tapi ruang lingkup dia tu luas dan dia mempengaruhi cara kita berfikir tentang agama kita ini, tentang nas, tentang Quran dan hadis dan seumpamanya. Baik. Okey, kita terus. Kalau kata tengok di sini, ni perenggan yang kita berhenti, yang saya ulang baliklah. Mula-mula tulis 9, ingat sempat. Rupanya macam kita juga, memang tak sempat. Jadi kita ubah 9 suku. Okey, baik. Kita mula poin ni. Bermula daripada poin ini, dia nukilkan balik. Maksudnya Syekh kita ni, dia nukil balik apa yang dia tulis daripada Sahih Qisasun Nabawi. Sahih Qisasun Nabawi ni ada 57 hadis. Saya sebut dah lebih kurang kisah-kisah yang menarik pada minggu sudah. Antaranya kisah Nabi Musa cari jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Ingat ke tidak? Tu lambat lagi nak sapa kita tu. Kalau sapa tu mind blowing lah kita. Oh ya, ada cerita lagu ni. Ada hadis sahih. Banyak lagi sebenarnya, tapi itulah kita ni tidak banyak didedahkan oleh ustaz-ustaz kita daripada kisah-kisah yang pelik, yang ajaib, yang gaib daripada hadis sahih. Sebenarnya daripada hadis sahih tu banyak lagi cerita pelik-pelik. Lebih pelik daripada Tok Wali terbang, Tok Wali keluar tangan daripada kubur apa semua tu. Tapi sebab kita buat sekian lama didedahkan hanya dengan cerita-cerita wali-wali. Wali-wali itulah, wali inilah, terbanglah, masuk ni lah, masuk dalam air lah, apa semua. Last sekali kita tertinggal karamah yang sebenar yang ada pada para sahabat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita benda-benda yang lebih luar biasa. Baik, kita ulang balik. Kita tengok yang pertama, ini maksudnya Syekh kita ni nukil daripada kitab dia sendiri. Iaitu kitab dia sebelum dia tulis kitab ini yang bertajuk Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Dia tulis dulu satu kitab bertajuk Sahih Qisasun Nabawi. Iaitu dia himpun hadis-hadis banyak 57 berkaitan dengan kisah-kisah Nabi dan Rasul dahulu. Kisah Nabi Musa, batu bercakap, kisah Nabi apa lagi? Banyaklah, pelbagai lagi. Luar biasa, banyak benda-benda yang mukjizat bentuk dia. Ataupun dia panggil apa, dalailun nubuwah, tanda-tanda, dalil-dalil kenabian Nabi dan Rasul terdahulu. Baik. Pertama dia kata sesungguhnya tingkatan kisah-kisah para Nabi mengikut tingkatan kisah Al-Quran. Jika Al-Quran ialah kalam Allah, maka kisah para Nabi juga kebanyakannya adalah wahyu daripada Allah. Nampak? Maksudnya bila kisah tu dari Al-Quran, kisah Nabi dan Rasul itu memang kisah Quran, maka dia tu statusnya wahyu lah. Jangan kita dah anggap macam cerita-cerita bedtime story apa semua, tak boleh. Setengah orang menggunakan kisah Nabi dan Rasul ini sebagai modal dia untuk exaggerate, untuk tokok tambah, untuk ubah-ubah jadi hikayat-hikayat dan seumpamanya. Tak boleh. Bila sebut kata kisah Quran, maka matlamatnya jelas bahawa ia adalah wahyu yang untuk ditadabbur, yang untuk diambil ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Padanya kisah-kisah itu, yakni kisah-kisah Quran, walaupun surah ataupun ayat itu adalah ayat surah Yusuf ayat 111, tapi ia merangkumi seluruh daripada kisah Al-Quran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Padanya kisah itu, laqad kana fi qasasihim, padanya kisah-kisah itu, yakni kisah-kisah dalam Al-Quran itu, ibratun liulil albab. Ibrah, pengajaran, panduan, dan seumpamanya kepada ulil albab. Apa dia ulil albab? Albab bukan pintu, Ahmad albab, tidak. Albab di situ adalah lub. Lub dalam bahasa Arab bermaksud intipati, orang yang mendapat essence, ruh, orang yang mendapat makna yang paling dalam. Tu ulul albab ataupun ulil albab. Orang yang mendapat bukan setakat zahir, tapi dapat yang isi, intipati. Tu dia. Tu maksud ulil albab. Jadi kita bila baca kisah Al-Quran, kita duk syok dengan Zulaikha, kita duk syok dengan kapal Nabi Nuh, kita duk syok dengan benda-benda lagu tu. Kita tak tengok konteks yang sebenar dalam kisah tersebut. Bagaimana Nuh alaihi salam berdakwah dan diuji oleh Allah, sampaikan yang kufur kepada baginda adalah isteri anak-anak baginda sendiri.
Dan kisah Nabi Nuh diturunkan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Kenapa pakcik dia tak masuk Islam? Walaupun sudah di perbaringan Abdul Muttalib, apa nama, bukan Abdul Muttalib, Abu Talib, walaupun dipujuk dirayu oleh Rasulullah, cukup sekadar mengucap 2 kalimah syahadah saja. Tapi Abu Talib tidak. Sedangkan dialah yang paling disayangi oleh Rasulullah, dianggap sebagai bapa Rasulullah. Rasulullah pun anggap dia macam bapa lah, pakcik yang bela daripada kecil kan. Selepas kematian ibu dan juga datuk dia tu. Ayah kepada Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, dan ramai lagi sahabat-sahabat, sepupu-sepupu yang dianggap adik-beradik oleh Rasulullah SAW. Sedihlah baginda. Tapi Allah mendatangkan kisah Nabi Nuh sebagai satu motivasi kepada Rasulullah. Muhammad SAW, jangan sedih. Paling tidak kamu, anak isteri kamu bersama dengan kamu. Khadijah bersama kamu, Fatimah bersama kamu, dan seumpama ramai lagi sahabat-sahabat kamu bersama kamu. Pakcik-pakcik kamu, Hamzah bersama kamu, siapa lagi? Pakcik Rasulullah, Ja'far bersama kamu, sepupu kamu, Ali bersama kamu. Tapi Nabi Nuh alaihi salam, isteri yang tidur sebantar dengan dia, kufur kepada dia. Bukankah itu lebih dahsyat lagi ujiannya? Anak dia, darah daging dia, yang beranak daripada sulbi dia hasilnya. Nah, akhirnya kufur kepada dia. Tak nak terima, sombong, angkuh. Tak apa, aku panjat lebih tinggi. Aku panjat lebih tinggi. Nah, jadi sikit sebanyak ia memberikan kesan spiritual kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan kerohanian. Walaupun aku sedih, tetap sedih. Tapi rupanya ujian Nabi dulu lebih dahsyat lagi. Nabi Nuh, siapa? Nabi Ibrahim, ayah dia sendiri yang masih hidup. At least Nabi Muhammad, ayahnya sudah mati, tak ada penentangan itu. Hikmahlah juga, bayangkan kalau Rasulullah, ayahnya masih hidup Abdullah, dan Abdullah juga bersikap sebagaimana Abu Talib. Apa perasaan Rasulullah? Pastilah lebih dahsyat dia punya tantangan ketika itu, ya. Begitu juga ibu baginda sallallahu alaihi wasallam, Aminah. Takdirlah kalau kata Aminah tu hidup lagi ketika Rasulullah menjadi Rasul apa semua. Maka bagaimana ketika itu kalau Aminah juga mengambil sikap yang tidak mahu beriman secara khas kepada Rasulullah? Pastilah tantangannya luar biasa. Benda lagu ni lah sepatutnya kita melihat kisah-kisah Al-Quran. Bukannya ustaz yang wanita yang goda Yusuf tu Zulaikha lah kan. Dia tahu dah. Kita pun dia tahu dah ada ustaz kata tu Israiliyat. Memang pengajian kita pun nak mendedahkan tentang Israiliyat. Dia tanya lagi, tapi Zulaikha bolehlah pakai kan? Sebab dia letak nama anak dia Zulaikha. Kita kata tak ada isu. Dah, boleh nak panggil, nak letak tu. Makna Zulaikha yang sebenar dalam bahasa Arab kita tahu apa, wallahu alam, ya. Rasanya bukan bahasa Arab lah. Kalau ada Ustaz Zul pernah syarah, saya tak ingat, boleh tanya dia nanti. Cumanya boleh guna nama tersebut tapi dengan ta'liq, dengan satu ulasan bahawa yang dinamakan sebagai Zulaikha bukan nama sebenar. Gitulah. Ataupun yang dikatakan bernama Zulaikha sebagaimana riwayat-riwayat Israiliyah. Boleh guna tapi kena ta'liq lagu tu. Kena ada satu nota kaki untuk menjelaskan tentang realiti dia itu. Itu disiplin kita berinteraksi dengan Israiliyat dalam kitab-kitab, khususnya kitab tafsir, ya. Baik. Jemaah sekalian, kita tengok. Kedua-duanya bermaksud mempersembahkan bekalan kepada para pendakwah. Sebab itu anak sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Ini seorang tokoh ulama Haraki daripada Yaman, yang daripada Ikhwan Muslimin lah. Tapi itulah hebat ulama-ulama jemaah dulu. Mereka ni banyak mengarang kitab-kitab besar. Ulama-ulama jemaah sekarang tak banyak mana mengarang lah. Tapi ulama Ikhwan Muslimin dulu, walaupun kita ada tak setuju begitu-begini dengan mereka, tapi mereka ulama dalam ilmu yang kemudian bergerak dalam Harakatul Islamiyah yang mereka pilih, Ikhwan Muslimin, di tempat masing-masing, dan mereka biasanya jadi pensyarah di tempat masing-masing, profesor, doktor, menjadi pakar rujuk,
Dan mereka memang mengarang dengan banyak. Maka Dr. Abdul Karim Zaidan mengarang sebuah kitab bertajuk Al-Mustafid min Qasasil Quran. Manfaat-manfaat daripada qasas, iaitu kisah-kisah Al-Quran, yang memang dia karang untuk panduan para pendakwah. Perspektif dia adalah macam mana seorang pendakwah boleh ambil manfaat daripada segala kisah-kisah Nabi dan Rasul. Bagaimana Nabi Adam, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim yang kemudian ayah dia tu, ayah dia tidak beriman dengan dia. Begitu ya. Ada orang bermain-main ni. Tak apa. Okey. Jadi ini yang menyebabkan bila kita dengar dulu kita dengar cerita-cerita ni, tak ada orang tadabbur pada kita. Sekadar bercerita. Bercerita seakan-akan berhikayat. Cuma kalau nasib baik ustaz tu jenis mengaji sikit, dia pastikan sumber tu sumber Quran betul. Hadis tu hadis betul. Tapi tetap yang kita dengar adalah hanya cerita-cerita. Hinggalah muncul Tadabbur Center, Ustaz Syari, Dr. Azrul Azlan dan beberapa asatizah lagi, mulalah kisah-kisah Quran ini dipersembahkan secara apa dia? Secara bentuk tadabbur. Barulah kita mendapat intipati sebenar kisah-kisah ini. Tidak lagi sekadar, cerita ni Khadir ni begini, Khadir ni begini. Dah. Tapi apakah intipati, apakah makna, apakah perspektif yang sebahagian ulama persembahkan kepada kita daripada kisah-kisah tersebut. Sebab tu kita syok dengar lah. Ustaz Syari tu dalam IKIM tu, Allah, syok sungguh. Dia ulah 2 ayat je. Tapi dia ulah 2 ayat tu juga. Menengunglah kita. Allah. Itu siapa yang biasa pergi. Tu Kak Lina minat sungguh kalau Ustaz Syari tu, untuk guru dia tu. Mana Kak Lina ni? Tu. Ustaz, kamera rosak. Kak Lina ya. Baik. Itu memang tak boleh nafikan. Gerakan dia selepas zaman munculnya penema Ustaz Norman Ali Khan datang ke Malaysia, saya pun terlibatlah masa tu, dan di Karang-Kerah apa semua, kita tahu. Inilah yang kita missing for this long Islam in our country, in Malaysia, this kind of presentation from the Quran yang kita missing, ataupun ada gap yang belum terisi. Dan bila mula era itu muncul, alhamdulillah kita melihat begitu sekali orang yang mula minat tadabbur Quran ni, dia tak minat dah bagai pelik-pelik. Saya cerita dah dulu kan, saya pelik dengan ayah saya, walaupun dia ni tak mengaji tinggi dari sudut pengajian Islam pun, dia mengaji secara umum saja, dan mengaji sekolah pun sampai darjah 6 saja. Tapi dari awal saya seingat saya memori bersama dia, dia tak minat benda pelik-pelik. Kepercayaan kepada wali keramat, kepercayaan kepada amalan zikir ni dapat jadi kebal, dapat jadi murah rezeki, amalan ni dia tak minat. Dia rasa benda tu tak betul. Dari awal saya duduk dengan dia tu, dia hantar kita ke tahfiz dah ke pun. Tapi bila saya duduk dengan dia, walaupun dia buat pah lah sampai sekarang pun, masih lagi buat pah lah, tak apalah itu tu. Tapi nak katanya, dari sudut keagamaan, dari sudut kefahaman dia terhadap amalan zikir apa semua ni, jelas bahawa pada dia zikir yang paling utama, yang paling afdal, baca Quran. Yang kita duk kalau nak berzikir 14,000, 100,000, 20,000 sampai tak semayang bang ni, apa cerita? Duk cerita orang ni zikir 10,000, 20,000, 30,000, semayang jemaah tak. Pada dia tak betul. Patutnya semayang jemaah lah lebih utama, ataupun semayang tu sendiri. Nah, baca Quran 1 juz sehari, 2 juz sehari. Tapi tidak. Biasanya golongan yang minat duk berzikir, huha macam-macam lah. Ha macam-macam lah ya. Biasanya mereka tak menekankan kepada orang awam untuk belajar dan banyakkan baca Quran. Jadi kita kata tak betul. Sedangkan afdal zikri, seafdal zikir itu adalah la ilaha illallah, kalimah tu. Tapi as a whole adalah membaca Quran. Ini disebut dalam Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada bahagian khas, bab khas tentang keutamaan membaca Quran itu. Mana ada zikir lebih utama daripada membaca Quran?
Itu benda-benda yang perlu kita teliti balik dan seumpamanya. Baik. Okey, terus kita pergi. Bekalan kerohanian yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut menjadi minuman kerohanian kepada ruh kaum muslimin, termasuk hati dan akal mereka. Maka kisah-kisah Al-Quran dan hadis mengalir dalam diri mereka dengan aliran yang halus dan suci. Alhamdulillah, baik terjemahan dia ni. Peristiwa-peristiwa dan kalimat-kalimatnya mengandungi banyak pengajaran dan faedah, memimpin ke jalan lurus, menjadi penghalang kepada kaum mukminin dalam melakukan dosa dan kerosakan. Mendengar kisah para nabi itu bukan setakat kisah bedtime story. Boleh kita jadikan, kita nak cerita pada anak-anak, ala-ala Mak Saleh dia cerita. Kita ceritalah pasal Nabi Muhammad, Nabi Adam dalam syurga dan neraka. Boleh. Tapi janganlah sampai tahap kita pula beranggapan kisah Al-Quran itu hanya semata bedtime story to our children. No. Kisah Quran adalah wahyu daripada Allah. Penuh dengan mesej. Penuh dengan ibarah. Penuh dengan hikmah-hikmah yang barangkali banyak lagi kita tak explore, yang kita tak tahu. Kerana kurangnya wacana-wacana yang dibawa oleh asatizah kita yang tak berapa rajin nak merujuk kitab-kitab tafsir muktabar. Ustaz Syari bila dia nak buat satu kelas tentang contohnya tadabbur surah Yusuf, ada kisah Yusuf. Berapa tafsir dia rujuk? Tak kurang 10 dia duduk baca sekaligus. Bayangkan. Tu nak buat nota kepada kita. Saya kalau orang jemput, Ustaz, boleh ke ceramah Isra' Mi'raj? Boleh. Tapi dengan syarat menurut perspektif tafsir Al-Azhar. Satu saja. Kalau awak nak banyak-banyak, minta maaf, awak cari orang lain. Jadi dia kata, okey juga, kita pun tak pernah dengar. Okey lah. Kalau awak nak suruh saya tengok 10-20 buku baca Syahri, minta maaf. Itu luar kemampuan. Luar kemampuan. Jadi setengah orang okeylah. Macam kita buat tadabbur surah Kahfi berdasarkan tafsir Al-Azhar. Adalah manfaat yang tertentu, ya, walaupun tidak luas dan tidak lebih banyak maklumat macam tadabbur yang lain, tapi ada perspektif yang menarik juga sebenarnya bila kita tengok secara halus. Baik. Macam mana saya nak buang merah ni? Dia ni kot annotated di sini. Okey, jumpa dah. Okey. Okey. Baik, seterusnya. Peristiwa-peristiwa dan kalimah-kalimahnya mengandungi banyak pengajaran dan faedah, memimpin ke jalan lurus, menjadi penghalang kepada kaum mukminin dalam melakukan dosa dan kerosakan. Kitab ini seperti mana yang diketahui pada tajuknya terbatas kepada hadis-hadis sahih. Sebab di awal tajuk lagi disebut Sahih Qasasun Nabawi. Memang diisytiharkan kita nak ambil kisah sahih saja daripada Rasulullah SAW. Dan saya, kata Syekh kita ni, tidak menyalahi kaedah ini kecuali hanya dalam beberapa kisah yang mauquf, iaitu riwayat ataupun lafaz dia mauquf ni terhenti pada sahabat, tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Namun diyakini dia punya makna asal berasal daripada Rasulullah. Cuma lafaz tu bukan lafaz Rasulullah, lafaz para sahabat. Maka dia jadi athar, setengah ulama kata sampai tahap hadis lagi. Sebab mustahil sahabat-sahabat tahu perkara gaib. Mesti para sahabat tahu perkara gaib melalui Rasulullah SAW juga. Tak mungkin mereka tahu sendiri. Cuma dari sudut periwayatan, kelihatannya sanad tidak dipersambungkan kepada Rasulullah SAW. Baik. Dan kemungkinan mereka mendengarnya daripada Rasulullah SAW dan kemungkinan mereka mengetahuinya daripada sumber lain. Adapun pembatasan kitab ini atas hadis-hadis sahih tanpa hadis-hadis yang cacat, dhaif, batil dan palsu, kerana sandaran hadis-hadis yang demikian kepada Rasulullah SAW dusta atas nama baginda dan ia termasuk antara dosa besar. Jangan main-main. Sebab tu ulama, pemimpin dulu, pemerintah dulu yang mana faham kepentingan menjaga sunnah, hadis,
mereka bahkan memenjarakan golongan yang sengaja sebarkan hadis palsu, apatah lagi yang mencipta hadis palsu. Ditangkap, bahkan dipenjarakan, diberi hukuman yang berat. Kenapa? Orang dah tegur dah. Ulama-ulama hadis dah tegur, ni hadis tak sahih, jangan sebar. Dia buat modal ceramah dia juga. Dia buat modal ceramah dia juga. Kemuncaknya apa dia? Kemuncaknya, tuan-tuan, kita ni jiwa yang kotor. Jadi kita kena banyak dengar qasidah. Sudah. Kalau kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, mungkin kita rasa boring. Maka kita qasidah lah. Bahaya kenyataan tu, ibu-ibu sekalian. Walaupun kita pun setuju. Saya secara peribadi memang setuju lah. Contoh terbaru, ya, siapa dengar lagu ni, apa nama yang famous Arab tu, duduk Amerika dah? Allah, apa Kak Lina? Nasyid tu. Mahizin, Sweden lah. Mahizin Sweden, Ustaz. Mana tu? Bukan Mahizin, soal lagi. Mahizin lah. Mahizin Sweden, Ustaz. Sweden. Betul. Mak Saleh belakang lah, kita tak apa semua. Baju logo belakang. Mahizin ni ada lagu baru dia kan. Apa ni? Rahmatan lil alamin. Alamin. Saya dapat tahu lagu tu bila dapat jemputan daripada Persatuan Mahasiswa Islam UM. Mereka jemput buat sharing lah. Sharing mula-mula nak buat dalam dewan, kemudian tukar online. Jadi bila dah stop tu, mereka buatlah montaj ke apa semua tu, letak lagu tu. Saya rasa, sedap lagu ni. Siapa nyanyi? Tak perasan ke Mahizin? Ya Habibi, Ya Muhammad. Seronoklah rentak dia apa semua tu. Tapi ustaz-ustaz lain mungkin marahlah sikit ya. Saya okey ya. Jadi apa yang berlaku, kita punya mengantuk pun hilang dengar masa bawa kereta. Itu yang lebih penting. Jadi apa yang berlaku adalah ada seorang sahabat tu, dia pun kata, ni link ustaz lagu penuh. Saya pun buka lah, ulang banyak kali lah saya ulang. Isteri saya pun kata, awak ni dah kenapa? Saya kata kenapa je, sedap. Jadi apa yang berlaku adalah saya share lah, bukan untuk apa tujuan pun, tapi saya rasa masa saya dengar tu, walaupun lagu tu rentaknya agak yalah lagu terkini lah, ada drum bass dia apa semua, music modern kan. Tapi saat dia melafazkan lirik tu dalam bahasa Arab yang ringkas, insya-Allah siapa yang biasa duk selawat baca doa boleh faham lirik dia. Ya Habibi, Ya Muhammad, ya, dan seumpamanya itu. Kita boleh tahulah ni. Tak macam mana tuan-tuan. Masa tu isteri saya tak ada dah, saya dah hantar dia. Saya nak menuju ke UIA, masa UIA panggil untuk buat satu kerja, kena duduk sehari di sana tu. Bila duduk dengar tu, menitih air mata. Ni bukan lagu sedih ni. Ni lagu yang agak ranca, agak semua. Cuma ketika dia sebut, Ya Rasulullah, begini-begini, meremang bulu roma tu, mari. Seorang-seorang kan. Tiba-tiba bergenang air mata, saya duk teringat macam mana. Saya teringat hadis-hadis yang kita pernah belajar dulu. Ingat tak hadis Haudun Nabi? Hadis telaga. Hadis telaga, Haudun Nabi. Man marra alayya syariba wa man syariba la yazma abada. Siapa yang sampai kepada Rasulullah kata, inni faratukum alal haud. Aku akan tunggu kamu di telaga aku. Ingat tak hadis kita mengaji tentang telaga Nabi tu? Kak Liza, Kak Syidah. Jadi ketika mana mendengar Mahizin duk sebut alunan qasidah nasyid dia tu, duk sebut Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, rahmatan lil alamin, begitu begini. Saya ni mari rasa, ya Allah. Saya ni jadi macam duduk dialog dengan diri, Ya Rasulullah, lagu manalah aku. Kalau aku pergi esok tak boleh minum telaga kamu tu. Sudah lah. Menangis tuan-tuan. Menangislah kadang tak sedar begitulah. Allah, lagu mana Kalaulah di akhirat esok-esok kita nak pergi kepada Rasulullah, tiba-tiba sebagaimana dalam hadis tersebut, malaikat halang kita daripada minum telaga Nabi. Apatah lagi syafaat. Jadi mari terfikir, mari terbenung. Sebab tu saya kata, saya tidak menolak 100% lah qasidah-qasidah apa semua ni. Boleh dengar, semata-mata dengar untuk, untuk, kalau saya memang tujuannya menghilangkan mengantuk bawa kereta lah. Tak, memang memerlukan halwa telinga ni mendengar benda yang rancak sikit lah.
Jadi tetapi sehingga buat statement, kalau kita duk lafaz selawat saja, kita akan boring. Baik kita dengar qasidah. Qasidah menyebabkan kita seronok. Yang seronok tu hawa nafsu dah tu. Dia bukan lagi kepada intipati qasidah yang ada selawat doa apa semua tu. Itu yang kita risau tu. Itu yang berlaku dulu bila membaca marhaban. 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 Kita tanya faham ke yang baca tu? Sepatah pun tak faham. Adalah faham Allah, Muhammad, Rahmah, tu tahulah. Tapi nak katanya perceritaan dalam marhaban itu tidak. Dan bila disemak balik ternyata marhaban adalah satu konsep penceritaan ala hikayat yang kemudian dilantunkan dengan lagu-lagu pelbagai itu, dan sebahagian daripadanya dia sastra lah, dia macam syair. Dia qasidah, ada dia panggil apa nama? Adalah dan ternyata padanya itu terdapat pelambangan-pelambangan yang agak dalam sudut sastra tak ada masalah lah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, okeylah. Awaklah matahari, ya Rasulullah, awaklah bulan purnama, begini-begini, okeylah. Tapi ada sebahagian-sebahagian itu telah disalahfahami secara literal bahawa itu adalah sumber yang sahih. Contohnya turunnya para bidadari syurga menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya apa dia, Asyah, apa dia lagi, Maryam untuk menyambut, untuk berada di sisi Aminah ketika melahirkan Rasulullah. Jadi benda-benda begitu menimbulkan perbahasan di kalangan ulama hadis dan ulama sirah. Tengok sumber dia dalam qasidah. Qasidah ni satu kitab syair, kitab puisi, kitab sastra. Mana boleh disandarkan sebagai hujah sebagaimana yang setara dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dan juga fakta-fakta sirah yang lain. Itu yang jadi keliru masyarakat. Lirik lagu dianggap sebagai sumber sirah dan sejarah. Walhal bila di cross check dalam hadis tak ada pernyataan tersebut. Dalam kajian-kajian sirah juga tidak dinyatakan. Baik, itulah yang menyebabkan kita pun, saya pun bidang yang saya buat sekarang itu. Bila kisah para nabi dihikayatkan oleh penulis-penulis Melayu kita, maka dia punya tokoh tambah tu Allahu Akbar, luar biasa. Contoh saya nak sebut selalu apa dia. Nabi Ibrahim alaihissalam bawa Ismail dengan Hajar pergi mana? Pergi ke Mekah hari ni lah, lembah Bakah. Kosong, kering, kontan, tak ada apa. Melainkan gunung, bukit, tengah-tengah tu wadi. Wadi ni apa nama, lembah lah. Lembah Bakah. Jadi apa berlaku? Apa berlaku? Dalam terjemahan ataupun dalam karya hikayat surah Al-Anbiya yang dikarang dalam versi bahasa Jawi, tulisan Jawi, bahasa Melayu, Nabi Ibrahim telah bawa Siti Hajar dengan Ismail ke tengah-tengah bendang padi. Punyalah dia nak bagi nampak benda tu localized lah, nak bagi nampak benda tu tempatan. Tengah bendang padi kau, aduh jam kita tengah. Jadi itu kaedah daripada perspektif sastra, daripada perspektif ilmu terjemahan, itu adalah satu teknik yang hebat lah, satu teknik yang yang tertentu yang satu teknik yang agak luar biasa sebenarnya. Tapi masalah bila kita berinteraksi dengan kisah para nabi dan rasul, bolehkah kita buat gitu? Kita bukan sedang tulis cerpen ke, tulis novel ke, kita sedang tulis cari karama ke apa semua. Ni kisah nabi dan rasul. Zalika min amba'il ghaib. Ini semua adalah khabar daripada sumber yang ghaib, iaitu Allah Taala belaka. Ini yang kita cuba fahamkan, termasuk kepada siapa? Para asatizah, para penceramah, para ustaz-ustaz.
supaya lebih berhati-hati, supaya lebih berdisiplin, supaya lebih mereka perkemaskan diri dalam berkaitan dengan kisah-kisah ini, supaya tidak dengan sengaja, walaupun tahu kisah ni 50-50 dah, tapi tetap dibawa kepada masyarakat. Maka dia boleh menimbulkan fitnah. Baik, malah tidak boleh dengan bermudah-mudah menisbahkan segala bentuk riwayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kisah-kisah khabar-khabar dan kejadian-kejadian tersebut adalah termasuk urusan ghaibiyat yang hanya boleh bersumberkan Al-Quran dan hadis sahih. Nampak tak? Urusan ghaibiyat sumbernya mesti hanya pertama Quran, yang kedua hadis sahih. Ini jelas. Ini jelas. Masalah sekarang orang duduk guna cerita pasal benda-benda gaib ini bersumberkan mimpi, pengalaman kerohanian, ilham daripada tok guru, ilmu laduni. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu saya sengaja bawa satu naratif tentang Nabi Musa dengan Khidir tempoh hari tu dengan agak lantang, supaya kita mula melihat perspektif yang berbeza daripada kebiasaan sebelum ni. Khidir sampai tak bincang langsung pasal Musa. Kalau perasanlah, mungkin termasuk ustaz-ustaz tadabbur kita jugalah dalam bab ni, tapi saya tak tahu mesej ni sampai ke tidak pada mereka, sebab saya tanyalah Ustaz Zulkhairi apa semua. Dia pun macam nak kata terkejut tu tidak, tapi macam entah tengok lagu tu. Saya tanya Dr. Basit, Fadilatul Syekh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman sendiri. Kata Tok Guru, betul ke anak tengok lagu tu? Dia kata, entah rujuk apa, Hamka ke? Ana kata memang ana baca Hamka lah, tafsir Hamka. Tapi Hamka pun memang galik duk cerita pasal Khidir. Memang panjang dia syarah pasal Khidir. Tapi bila anda baca dia tu lah anda mari telitah. Kenapa kita duk fokus pada Khidir? Kenapa banyak sangat kita fokus pada Khidir sampai 5-6 muka surat duk cerita pasal Khidir je? Walhaman fa'a Khidir untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad ni tak banyak. Bukan kita boleh ikut syariat dia ke, ikut sunnah dia ke. Bukan di akhirat esok-esok kita boleh cari dia untuk bagi syafaat ke. Tak ada, tuan-tuan. Tidak ada. Khidir ni satu watak yang Allah Ta'ala sengaja munculkan dalam Quran, dalam hidup Nabi Musa, dalam peristiwa tersebut yang kemudian direkam dalam Quran, Suratul Kahfi. Untuk kita ambil manfaat. At the end, sepanjang zaman ini, ramai yang terpesona dengan Khidir berbanding Musa. Jadi pada saya tak betul. Sepatutnya kisah tu kita tengok watak Musa. Watak itu watak utama. Itu yang perlu difokuskan. Tapi akhirnya yang diangkat-angkat, yang dijadikan hujah, rujukan, yang dijadikan modal untuk buat jahat oleh kalangan menipu pengikut-pengikut untuk kata Tok Guru ni ada ilmu direct pada Allah macam Khidir. Jadi kita kena jadi macam Musa, ikut saja. Mana boleh lagu tu. Awak dah buat benda yang jelas langgar syariat. Takkanlah kita nak kata tak apa. Sebagaimana Khidir alaihi salam mendapat ilmu ladunni direct pada Allah, maka guru kita pun lagu tu juga. Tidak. Itu semua Khidir palsu belaka. Mana ada lagi Khidir atas muka bumi ni? Bahkan Nabi Khidir alaihi salam menurut Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, segala hadis yang kata Khidir masih hidup semua palsu belaka. Walaupun ada ulama muktabar juga yang kata kemungkinan masih hidup, tapi saya secara peribadi cenderung untuk kata saya bersama majoriti ulama hadis yang kata Khidir sudah wafat. Banyak dalil daripada Quran, daripada hadis yang mengisyaratkan Khidir sudah mati. Namun ia tetap menjadi khilaf lah. Ia tetap menjadi khilaf. Baik. Seterusnya kita tengok lagi, kita mempercayai perkara-perkara gaib yang benar. Manakala kisah-kisah gaib yang tidak datang daripada sumber Allah dan Rasulnya, ia adalah satu penyimpangan daripada jalan yang benar dan berisiko membawa ke arah kesesatan. Tengok tu, bukan main dia punya penegasan. Baik. Kisah-kisah dusta yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berisiko menyebabkan seseorang muslim itu menyerap unsur akidah, akhlak dan nilai-nilai yang batil dalam diri mereka. Seterusnya, kisah-kisah sedemikian adalah tunggangan mudah
bagi mereka yang ingin menyesatkan kaum muslimin, kata penama Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah taala. Sebab itulah para ulama tidak betah mengingatkan umat akan bahayanya kisah-kisah dusta. Sebagaimana mereka mengingatkan mengenai para penulis, yakni novelis yang tidak dapat membezakan hadis sahih dan hadis dhaif. Dia penulis novel, dia guna tokoh-tokoh Islam, sirah-sirah dan seumpamanya untuk dinovelkan. Tetapi di dalam dia merujuk, dia kena buat dua benda. Pertama, dia kena cipta suasana tu jadi cerita yang sedap dibaca. Maka kadang-kadang berlaku tokoh tambah yang pelbagai, sama ada dari sudut latar, dari sudut watak dan seumpamanya. Yang kedua, dialog-dialog yang diucapkan. Contohnya oleh Rasulullah SAW sendiri. Sedangkan kita mengaji, kita tahu segala yang disebut pada Rasulullah. Rasulullah sebut mesti hadis, dan hadis itu mestilah antara yang terbaik, iaitu sahih. Tiba-tiba kita baca novel ni, Rasulullah terkejut, lantas berkata, celaka engkau. Jadi macam reka sangatlah. Dan di sinilah secara peribadinya saya share sikit, bila Ustaz Luqman Makhtar kata dia nak buat novel, disebabkan saya 10 tahun dulu saya buat novel sejarah tokoh ni pada zaman Pak Latif dengan PTS lagi, dan akhirnya dia buat sendiri hari ni. Pada ketika itu saya tarik handbrake lah. Saya sempat tulis 3 buah buku dan saya tarik handbrake, ada tak boleh, tak betul ni. Dan mula saya cenderung kepada kajian-kajian dan mendalami tentang disiplin hadis dan disiplin sirah dalam membincangkan hal-hal berkaitan tokoh dan seumpamanya. Jadi ketika itu kita memang melalui proses tersebut. Sebab tu saya faham sungguh apa yang dilalui oleh dan bagaimana proses untuk menghasilkan sebuah novel yang dianggap novel sejarah, tapi bila tengok rujukan, ia bukan sebuah kajian sejarah, melainkan satu adaptasi longgar berdasarkan secondary sources ataupun sumber sekunder, terjemahan dan seumpamanya. Tapi masalahnya bila baca sedap, memang sedap lah. Bila dinovelkan, dia jadi macam mudah. Anak-anak pun boleh baca apa semua. Jadi di sini ada dilema. Apakah wajar hanya dibiarkan? Dan akhirnya dengan itu budak-budak jadi minat membaca dan mengkaji tentang sirah, tokoh-tokoh dan seumpamanya. Tapi kalau mereka terhenti setakat itu, maka mereka akan bawa fakta-fakta yang salah itu sepanjang hidup mereka. Tapi kalau daripada membaca karya-karya Pak Latif dan sebahagian karya saya juga dulu, menyebabkan mereka semakin eager to know the truth. Mereka mengkaji lebih dalam, menjadi sejarawan, menjadi muarrikh, menjadi muhaddith, menjadi orang yang mengkaji sanad-sanad, menjadi orang yang mengkaji riwayat-riwayat. Maka kita katakan itu satu kejayaan lah. Bermula daripada hanya baca novel, kemudian jadi itu. Sebab tu bila Ustaz Luqman Makhtar nak buat Madinah tidak rebah, Madinah tidak akan rebah tu, saya risaulah. Kata Ustaz, ana buat dah dulu lagu ni. Memang bila sebut kata novel, memang kita kena ni lah. Kalau jadi ikut riwayat-riwayat yang betul, jadi kerah lah. Jadi tak adalah novel. Ustaz Luqman berkerah. Ana nak buat juga. Ni eksperimen ana. Ana akan pastikan semua sumber setiap baris memang ada sumber dia. So, macam mana Ustaz nak buat sedangkan ni novel? Dari riwayat hidup Rasulullah ni bukannya Rasulullah tulis autobiografi dia sendiri. Mana ada riwayat-riwayat hadis tu hanya tidaklah melengkapkan kehidupan yang detail Rasulullah pergi situ, pergi sini apa semua, melainkan ia benda-benda penting yang ada kesan kepada syariat kita. Maka bila begitu saya ingat lagi Ustaz Luqman bila jumpa saya menyatakan kerisauan saya lah. Dia insist lah, dia kerah. Dia kata, ana kena buat. Ana ada matlamat ana yang khusus dan ana faham yang entah sebut tu gini. Kerisauan entah tu ana faham. Ana pun dah tengok dah benda tu, polemik tu apa semua. Tapi ana rasa perlu. Penting ada novel yang menceritakan tentang sirah, tapi dalam bentuk novel, tapi sebenarnya dari sudut rujukan apa semua jelas macam karya akademik. Jadi kita pun pening sekejap. Kalau kita buat Ustaz tulis kitab sirah, betul. Kitab sirah akademik betul. Ada kata tak boleh lah kita nak kata budak-budak apa semua itu gini. Nah, dan
hafizahullah taala, Allah taala rahmati dan juga jaga Ustaz Luqman Makhtar. Dia tetap terbitkan sendiri dengan modal dia sendiri, jual sendiri, luar biasalah. Ustaz Zukhairi pun baca. Ustaz Zukhairi baca, Ustaz Zukhairi puji. Bagus. Karya novel Ustaz Luqman tu. Anak kata bagus lagu mana? Memang dia jaga. Setiap dialog, setiap apa, semuanya mesti ada daripada hadis belaka. Boleh dia buat gitu. Saya pelik lah. Kita dulu tak boleh buat. Kita boleh dia buat lagu tu. Orang boleh. Sedap ke tidak? Jadi sedap. Jadi tak lari ke konotasi sirah yang sebenar ke apa semua itu? InsyaAllah tak lari. Dia jaga bab tu. Saya kata luar biasa Ustaz Luqman ni. Jadi ala kullin dia pun hadiahkan saya sehingga 2 dia hadiah. Saya pun balik bagi anak baca, saya tak sempat baca. Saya bagi anak-anak baca dan anak-anak baca alhamdulillah semua habis. Yang saya janji bayar bagilah RM10, RM20 dia orang tu. Jadi kena habis baca. Habis. Kakak habis, abang pun habis baca. Saya kata ni luar biasa ni. Budak-budak ni pun boleh habis baca ni memang padu betul lah. Jadi saya masih menanti masalah untuk membaca Madinah Tak Rebah itu. Dan mungkin saya akan buat kajian paper akademik dan seumpamanya untuk buat kajian ataupun untuk buat analisis terhadap kaedah bagaimana Ustaz Luqman Makhtar membina satu tulisan novel yang sangat menjaga disiplin periwayatan. Sangat menjaga disiplin periwayatan. Baik. Dan dengan khabar Ustaz Luqman Makhtar sekarang sedang menyiapkan ataupun hampir siap dah dia punya sambungan kedua ya. Semua kita nantikanlah, semoga kita semua support ustaz-ustaz yang macam ni yang sanggup independen, tak makan gaji dan khidmat pada masyarakat secara umum dan mereka berkarya. Ni luar biasa. Penceramah ramai ibu-ibu Penceramah ni tak habis nak panggil ceramah. Atas bawah depan belakang semua ada. Di surau tu dia tak malam tak habis ceramah. Tapi nak cari penceramah yang menulis yang buat kajian yang membantu masyarakat sampai kepada masadir al-asliyah. Dia panggil masadir, maraji' wa masadir. Kitab-kitab besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan mereka tolong kita tulislah bahasa Melayu, bahasa kita. Dengan menukilkan sumber-sumber yang menjaga ataupun yang selamat aslam, yang paling terbaik. Maka itu satu khidmat besar kepada masyarakat dan agama ini, ibu-ibu ayah-ayah sekalian. Dengan usaha inilah kita ada kesedaran mutakhir ini tentang hadis sahih, riwayat Israiliyat. Kalau tidak ada karya-karya terjemahan ini, tinggal ustaz-ustaz kita ceramah saja, hilang begitu saja. Tapi nasib baiklah sekarang ada YouTube pula lah. Ada seumpamanya. Baik, lagi. Para ulama khususnya dalam bidang hadis bertungkul lumus sepanjang zaman memberikan peringatan kepada golongan yang banyak berinteraksi dengan dua sumber ini. Dua sumber ini. Para ulama khususnya dalam bidang hadis ini Para ulama khususnya dalam bidang hadis bertungkul lumus sepanjang zaman memberikan peringatan kepada golongan yang banyak berinteraksi dengan dua sumber agama ini, khususnya apabila mereka berkarya. Sangat bahaya apabila kisah-kisah daripada Al-Quran dan Al-Hadis serta sirah nabawiyah mula dikarang dan dianggap mempunyai kesamaan dengan hikayat-hikayat kuno dan juga dongengan-dongengan cerita rakyat. Oh, ni ada kaitan dengan saya sangat ni. Oh, lain ni. Luar biasa ya. Ini penting, sangat penting. Sangat bahaya apabila kisah-kisah daripada Al-Quran serta sirah nabawiyah. Ni tengok tu. Mula dikarang dan dianggap mempunyai kesamaan. Sama saja cerita-cerita, samalah. Ni cerita ni, sama sajalah. Dengan hikayat-hikayat kuno, ada. Dan juga dongengan-dongengan cerita rakyat, cukup bahaya. Ternyata aktiviti ini sudah dijalankan oleh sebagian penulis yang menulis sirah nabawiyah, termasuk kisah-kisah lain dalam bentuk karya kreatif seperti novel. Dan kita pun di Malaysia pun memang ada. Di peringkat internasional pun ada juga. Bahkan yang lebih teruk, golongan orientalis, golongan yang memusuhi Islam,
mereka guna kisah Rasulullah dan mereka tulis untuk menganjing balik. Contohnya Dante. Dante ni bangsa apa? Perancis kan? Dia baca tentang Isra' Mi'raj, dia tulis The Divine Comedy. Tajuk dia The Divine Comedy. Maksudnya dia menganjing lah. Peristiwa Isra' Mi'raj tu peristiwa yang paling mengarut lah pada dia ya. Paling ni. Nanti boleh Google The Divine Comedy by Dante. Sudah ada kajian perbandingan. Sahabat saya buat Ustaz Syarizan Nasir, pakar dalam sastra Arab Islam, dia buat kajian tentang hal tersebut ya. Baik, katanya lagi di sini. Syekh menyebutkan asal-usul hadis yang dinukilkan, ni pun poin yang sama penting di sini ya. Ini poin-poin yang saya kena tulis baliklah dalam tesis saya ni sepatutnya ni. Ni benar-benar ni. Ini sekali macam tertinggal je, boleh lagi tambah kot. Baik, Syekh menyebutkan asal-usul hadis yang dinukilkan khususnya jika ia dari riwayat as-sahihain, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Dan selain daripadanya namun tidak mentakhrij, yakni menyatakan sumber asalnya daripada mana hadis-hadisnya, serta tidak menyebutkan riwayat-riwayat dan lafaz-lafaznya. Namun almarhum Syekh menyebutkan kesyumulan kisah-kisah tersebut. Jika dalam riwayat lain terdapat pengetahuan dan faedah yang tidak didapati dalam riwayat yang disebutkan, maka ia akan disebutkan secara keseluruhannya. Baik, Syekh menyebutkan asal-usul hadis yang dinukilkan khususnya pada Sahih Bukhari. Dan selain daripadanya, namun tidak mentakhrij hadis-hadisnya serta tidak menyebutkan riwayat-riwayat dan lafaz-lafaznya. Namun almarhum, maksudnya dia nukilkan bukan hanya daripada kisah Sahih Bukhari Muslim, daripada riwayat-riwayat lain, namun tetap daripada riwayat yang kuat lah. Begitu dia nak kata. Dia pilih yang betul-betul the best tentang hal tersebut. Baik. Terus, Syekh tidak mendatangkan khabar yang akan datang yang tidak berbentuk kisah. Kerana di sana banyak khabar daripada hadis tentang kejadian penciptaan langit dan bumi, malaikat dan jin dan manusia, juga tentang para nabi dan rasul. Golongan saleh dan golongan derhaka, namun bukan berbentuk kisah, kerana bukan itu fokus penulisan kitab Syekh ini. Banyak lagi hadis-hadis tentang kejadian bumi, langit di akhirat itu, tapi dia tak masuk dalam buku dia ini. Kenapa? Kerana dia fokus hanya kisah, cerita. Tapi sahih. Begitu. Baik, terus kita pergi sikit lagi. Syekh juga menetapkan konsep khas dalam penyusunan kitab asal, iaitu dimulakan dengan mukaddimah kisah, kemudian diletakkan teks kisah-kisah, kemudian sumber rujukan asalnya, kemudian dihuraikan kalimah-kalimah yang gharib, yakni ganjil. Kemudian Syekh menghuraikan secara lengkap syarah, dan setiap bab tajuk hadis kisah diakhiri dengan penyebut pengajaran. Dia panggil durus wa ibar daripadanya. Namun disebabkan kita buat ringkasan, kita hanya buat apa dia? Kita hanya masukkan teks hadis kisah, sumber rujukan kita masukkan, kemudian huraian kalimah gharib kita tak buat panjang, kemudian menghuraikan syarah secara lengkap pun kita tak masuk sebab panjang lebar. Kita terus diakhiri dengan pengajaran dan faedah. Itulah susunan yang ringkas yang kita buat ni. Sebab kita nak ringkaskan. Siapa yang nak baca yang panjang, silakan baca teks yang asal. Yang kita buat adalah yang ringkasan. Kalau tak, dia jadi 400-500 muka surat. Kitanya nak dalam 200 saja. Sebab tujuannya adalah satu kuliah, satu kisah. Yang dihuraikan dengan lengkap, datangkan contoh ini. Dan kalau kata kisah tu pendek, sempatlah 2 kisah untuk satu pengajian tempoh sejam, khususnya di surau masjid. Jadi orang mari pun saya ajar kawan-kawan saya nak guna kitab saya ni hari tu, saya kata jangan kata kita mengaji hadis. Kita bukan mengajar hadis. Kita nak cerita kisah daripada hadis. Sebab kalau bunyi hadis ni lembek tekak. Lemah. Kalau kata ni cerita sedap ni. Cerita syurga neraka, cerita orang ni, cerita ni, dia jadi segar mati mata. Lagu tu ni. Ya betul lah. Dah. Allah cerita nu dalam syurga ada pasar, ada supermarket. Pening dia sekejap. Ya ke? Iya, Nabi sebut ada supermarket. Kalau di Kelantan tu sama besar bilion ke? Bilion. Sekarang ni ada Aeon apa semualah besar.
Besar lagi ke? Oh, tak tahulah syurga. Lagu mana syurga? Tak boleh fikirlah lagu mana. Tapi ada. Jual gapo dalam tu? Mana kita tahu? Siapa dia jual dalam tu? Malaikat ke? Tak tahu. Wallahu alam. Allah Ta'ala tak bagi tahu. Rasulullah tak bagi tahu. Tapi ada pasal. Dia kata saya ni meniaga. Kok lah boleh nak ambil lesen meniaga juga lah tu, nak ambil dengan siapa? Lah berat sungguh, kita kata. Hei, duduklah syurga dah. Fikir apa meniaga lagi ya? Dia kadang-kadang tu dia minat dia minat dan dia teringat lagi. Baik, kita baca beberapa poin ni, kita berhenti sini ya. Syekh menegaskan juga rahimahullah ta'ala bahawa pembaca pasti perasan bahawa beliau tidak mendatangkan pemikirannya sendiri yang jauh daripada konteks nas hadis, lantas mengkhayalkan situasi-situasi sebagaimana yang dikehendaki, lalu menambahkan situasi-situasi yang dikaitkan dengan hadis-hadis yang asal dengan pelbagai alasan dan sangkaan. Maksudnya Syekh bila masuk ke hadis huraian apa semua ni, beliau tidak kata, menurut pandangan aku, boleh jadi begini, boleh jadi begini. Ada. Dia memang nukil hadis, syarah pun dia ambil daripada syarah-syarah muktabar, Fathul Barinya, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi rahimahullah dan seumpamanya. Maksudnya, dia nak kata, aku cuba sebaik mungkin tidak interfere dalam susunan ini. Aku sekadar susun bedah adalah kitab besar, aku keluarkan jadi kitab kecil ini. Dan saya pula kecilkan lagi. Untuk kegunaan realiti masyarakat kita. Tebal-tebal tak baca juga nanti. Ni pun nasib baik kita buat majlis bacaan ini. Maka insya-Allah kita akan lalu dengan seronok dan dengan menariklah, sebab ia ala-ala perbincangan, ala-ala perbahasan dan seumpamanya. Baik, seterusnya apa dia di situ? Sesungguhnya konsep yang digunakan oleh sebahagian penulis masa kini adalah merupakan kesalahan besar, kata Syekh kita. Kerana kisah daripada hadis kebanyakannya adalah wahyu ilahi. Kisah daripada hadis adalah wahyu ilahi. Dan tidak ada cara dan kaedah bagi menokok tambah. Tidak ada cara dan kaedah yang menokok tambah. Kerana ia hanya menceritakan apa yang setepatnya berlaku. Itu kita kata bahaya tu. Ia jauh daripada kisah reka-rekaan semata-mata. Penulis yang menokok tambah terhadap kisah-kisah daripada hadis bermaksud menokok tambah hadis itu sendiri, sekaligus penulis tersebut menjadi pereka hadis dan pendusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan natijahnya neraka, yakni maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta lantas menyandarkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempahlah tempatnya dalam api neraka. Itu baru hadis Rasulullah. Bayangkan dusta atas nama Allah bila merosakkan kisah-kisah Al-Quran. Oh, tak boleh bayang, tuan-tuan. Maksudnya merosakkan Al-Quran. Itu kita kata, jangan main benda ni. Nah, kena balik pada disiplin asal. Baik, akhirnya Syekh bersikap hanya mengeluarkan apa yang boleh dikeluarkan sebagaimana manhaj ketetapan ahli ilmu dalam mendapatkan faedah-faedah, pengajaran-pengajaran dan hukum hakam daripada nas-nas tersebut. Demikian dinukilkan dan disesuaikan oleh penterjemah daripada teks asal kitab Sahih Qisasun Nabawi halaman 5 hingga 7. PDF Arab dia, bagi yang boleh bahasa Arab, boleh cari Sahih Qisasun Nabawi oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Okey, bolehkah kita berhenti sini? Saya stop sharing. Saya tengok komen. 26. Ada soalan, Ustaz. Ada satu soalan dekat FB. Ini Syahira dah letak dalam link. Okey. Saya nak baca di mana dia awak? Sekejap, Ustaz. Ni. Soalan daripada FB Live. Assalamualaikum Ustaz. Ada Ustaz yang sebut baca zikir kali, 1000 kali ada ganjaran tertentu. Apa statusnya Ustaz? Baik, secara umum jika zikir itu memang zikir yang ada jelas sandaran daripada Quran dan Sunnah, kita tak nafikan pahala-pahalanya secara umum ya.
Tetapi untuk dia kata baca 1000 kali ada pahala sekian-sekian. Maksudnya dia letak fadilat khusus. Letak khasiat dan fadilat khusus. Bahkan setengah-setengah letak kaifiat, cara. Zikir kena matahari naik lah, macam-macam lah. Sedangkan tidak ada sumber daripada hadis ke apa semua yang sahih kata perkara tersebut. Contohlah ada orang kata, siapa baca la haula wala quwata illa billah 1000 kali setiap hari, maka dapat syurga, dapat Ferrari sebuah dalam syurga esok. Contoh. Kita kata, pelik cerita ni. Bukan masalah pada baca la haula wala quwata illa billah tu, itu okey. Nak baca 1000 kali, 1,000,000 kali ke atas kita lah. Bahkan ada zikir-zikir yang kita boleh buat untuk diri kita sendiri. Ada orang dia suka la ilaha illallah. Dia la ilaha illallah 1000 kali. Dia tetapkan untuk diri dia. Tapi dia tak kata Nabi suruh 1000 kali dan ada pahala khusus. Dia tak kata gitu. Dia kata disebabkan aku cinta pada la ilaha illallah dan la ilaha illallah tahlil, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, maka aku khususkan untuk diri aku 1000 kali sehari. Dan dia tidak letak fadilat khusus. Dia tak kata ni ada begitu, ada begini. Melainkan dia tu tahu. Maka tak ada masalah. Setiap daripada kita boleh buat belaka. Carilah mana-mana zikir yang kita suka. Ayat Quran, surah Al-Ikhlas, apa semua ulang. Tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah ada kebaikan di akhirat kelak. Tapi kalau kata, ni Rasulullah suruh baca Al-Ikhlas 1000 kali sehari. Kenapa? Kelak di syurga, bidadari ada 10,000 bidadari yang akan menaungi. Tu kena datangkan dalil. Tu maksudnya. Jadi ia tak jadi, dia panggil bid'ah idhafiyah. Menetapkan suatu benda yang syariat tak tetapkan. Sunnah zikir jelah. Kalau ada sumber lafaz-lafaznya memang jelas daripada Quran dan hadis, tak ada masalah. Tapi menetapkan idhafah, mengidhafahkan dipanggil, menetapkan fadilat kaifiyat, itu berkehendakkan juga kepada dalil daripada Quran, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, ulul albab mata baik. Ya Kak langsung di tag bla bla bla. Setiap kisah ambil terlalu mendidik hati Nabi. Ya betul. Kita berterima kasihlah kepada Ustaz Syahri and the team and the gang lah. Setuju sangat ingin memandang siaran kuliah tuan-tuan. Ya betul Ustaz, tak minat dah. Tak minat apa tu? Tak minat kepada M. Nasir dah. Tak minat lah yang pelik-pelik semua tu. Belajar tadabbur dengan hadis sunnah semua ni kan. Nak buat sesuatu tu fikir dulu betul tidak. Takut rugi. Kak Anis kata, yes, Nauman Ali Khadata dulu yang mula-mula jatuh cinta tadabbur. Alhamdulillah. Nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Kak Liza mula kenal Ustaz Syahri. Sungguh Anis tapi tak tetem confuse tadabbur tafsir. Ya, itu kita kata kena penjelasan juga. Sebab sekarang tadabbur ni pun kita risaulah. Terlalu di projek sangat ya. Tadabbur belaka, tadabbur. Risau juga tu, Jadi nasib baiklah ada asatizah kita yang betul-betul disiplin telah menggaris pandukan perkara tersebut Okeylah, kalau tak ada apa-apa dah. Kalau ada lagi nanti forward pada saya Kak Liza untuk kita respon Okey. Sikit je berkenaan dengan zikir rejab kan. Zikir rejab. Zikir rejab yang di forward ke sana sinilah kat kita dapat jugalah. Dia punya zikir rejab tu sama je dengan doa selepas solat duha atau doa selepas solat duha. Jadi ganjaran yang dijanjikan dalam kita beramal pada hadis Nabi, 100 kali baca kan, 100 kali baca selepas solat duha, dia adalah ganjaran yang hadis daripada Nabi itu. Tetapi yang untuk khas bulan Rejab ni, dia suruh kita beramal 70 kali pagi, 70 kali petang. Tetapi dia tak describekan yang yang bacaan tu ada di dalam surah duha tau. Tetapi dia orang ambil mengatakan kelebihan bulan Rejab tu. Ambil baca ni sebenarnya kelebihan bulan Rejab. Jadi kalau Ustaz kan maksudnya dia boleh create. Bukanlah Kak Syida bukannya ahli, cuma Kak boleh terfikir sebab dah ada setiap Rasulullah Hajar sebanyak tahun kita buat. Maksudnya setiap hari kita baca 1 kali lepas duha, tetapi bila dalam Rejab ni kita baca 70 kali pagi, 70 kali petang tanpa menisbahkan benda tu daripada hadis Nabi. Sayang Ustaz kan, sebab Kak Syida rasa macam kalau orang tak faham, kalau tak belajar, kita kan belajar pun cuma kita ada ilmu sikit kan, Allah agakkan sikit kita punya ilmu. Terus kita kena tengok benda tu kan, sebab dia punya janji tu
70 kali pagi, 70 kali petang. Padahalnya pagi lepas duha kita dah baca dah 100 kali. Besar ganjaran daripada hadis kita beramal. 2 kali ganji, 2 pahala kita dapat kan. Tetapi tu yang ada pelik tu Ustaz kan, cuma nak meluahkan perasaan pada Ustaz lah. Benda macam ni terlalu macam, oh rejab, special rejab. Zikir rejab, dinamakan zikir rejab. Tetapi benda tu dah ada pada hadis Nabi. Kenapa tak di-highlightkan benda tu pada hadis Nabi Ustaz? Itu yang kadang macam muskil Ustaz. Ustaz boleh, ada tak macam apa benda yang betul kita cakap macam tu Ustaz? Antara puncanya Kak Syida, selain daripada benda-benda begini dapat endorsement daripada guru-guru lama lah, aliran tradisional ya. Tapi sebahagiannya itu telah dikitabkan, telah ditulis dan bersumberkan juga kitab-kitab Jawi. Tadilah masalahnya nak menghadirkan satu amalan yang seolah-olah special. Bila mari bulan ni amal special dia. Sedangkan di sana memang setengah bulan tu ada hadis Rasulullah tentang kelebihan. Tapi tidak ada pengkhususan amal apa. Jadi nak buat apa, nak buat ni, gini ni. Dan di sana ada hadis-hadis yang khusus pula untuk dibaca pagi petang sebagaimana maksurat apa semua disusun itu. Jadi di sinilah kita nak fahamkan masyarakat tentang duduk letak sebenarnya. Bukan kata kita nak halang mereka beramal. Kadang-kadang tu amal tu okey tapi cara pegang iktikad tu salah. Kadang-kadang cara faham tu salah dan amal tu pun salah. Dan seumpamanya. Jadi perkara-perkara ni kena balik-balik tengok. Antara kitab terbaik ya dalam bab ini adalah yang sudah diterjemahkan oleh Telaga Biru yang besar warna hitam tu. Allah tak ingat tajuk apa. Oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Yang dia menggaris pandukan semua hadis sahih, amalan-amalan berdasarkan bulan-bulan Islam. Luar biasa kitab tu. Tapi tak tahu kenapa disebabkan Imam Ibn Rajab ni barangkali bermazhab Hambali, jadi tak famous walaupun kitab tu cukup baik. Lebih kurang pada saya hampir menyamai Riyadhus Salihin lah kitab tu. Imam Nawawi. Dia punya hebatnya susunan hadis-hadis sahih apa semua tu. Jadi itu memelikkan saya sampai hari ni. Dan tak ramai ustaz cuba bawa, saya pun cuba bawa, akhirnya tak berjaya. Maksudnya tidak mendapat tempat di masyarakat kita. Sedangkan ia sangat detail mengajar kita, contoh ni bulan Rejab, Syakban, Ramadan. Memang ada hadis-hadis sahih tentang amalan-amalan dalam Rejab. Ada. Why not kita mula? Wallahualam, saya tak laratlah nak buka cari ustaz lain pula lah. Ataupun boleh mula untuk ni. Maksudnya kitab-kitab yang bertemakan lagu tu. Saya tahu ramai yang bersemangat nak buat amal soleh. Tapi tetap di sana, Islam ajar kita amal soleh yang terbaik adalah amal soleh yang ikut SOP daripada sunnah Rasulullah SAW. Sebab tu syarat dia yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'us sunnah. Ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Kak Syida. Rasa cepat pula malam ni. Okey Ustaz. Okey dah. Kalau tak ada Okey, apa-apa Ustaz. saya Apa dah? okey. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana fi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar awal ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih semua. Kaliza pun baca indah. Dia nampak Terima kasih. okey ngantuk lah tu. Okey, kita apa esok insya-Allah. Kita jumpa pada hari Khamis nanti besok pagi. Kemudian Ustaz. Besok tak ada kelas kan? Besok kita tak ada kelas. Tak apa, lagi Kak Liza bagi tahu dalam grup. Ustaz ada hal Kelas tak ganti di Jumaat kan? dia message tadi dia kata ada meeting pagi petang jadinya tak dapat jalan kelas pagi esok. So jadinya nanti Liza bagi Boleh. poster semua insya-Allah. Terima kasih semua sahabat-sahabat semua, kita jumpa lagi besok lusa. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.